Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan pasal yang 10,000 KWSP itulah. Adakah berbaloi anda simpan di dalam RAIS? Okey. Saya start dengan mulanya. Let's say kalau anda betul-betul nak 10,000 dalam RAIS, berapa banyak keuntungan anda dapat, betul tak? Di sini saya menggunakan step future. Cara menggunakan step future ni saya akan sediakan link. Cuma let's say 10,000 yang ni kita tak ada lamsam dalam ni. Kita tak nampak. Kita kena buat guna recurring punya. So cara dia let's say RM10,000. Let's say dalam masa 3 tahun anda tengok pulangan berapa banyak dalam RAIS, betul tak? Bagi dengan 36 bulan lah. 3 tahun dan 1 tahun 12 bulan, 277. Let's say letaklah RM280. RM280 sebulan contoh. RM20 sebulan. Dan saya tahun ni 23, kita target 26 dalam masa 3 tahun. Portfolio saya agresif dan RM10,000 berapa je? Okey, RM280 darab 36, anda invest RM10,080 di dalam RAIS. Jelas tak? Jadinya pulangan anda dapat ialah RM6,650. RM6,000 banyak, betul tak? Betul tak? Agresif. So itu adalah pulangan yang anda akan dapat lah. Cuma ini adalah buat masa project value untuk sekarang, masa ekonomi yang dianggarkan kepada future hadapan. Mungkin lagi sikit, mungkin lagi banyak, Wallahualam bisawab. Cumanya kalau anda tanya saya tak recommend lah. Saya tak recommend anda masukkan 10,000 dalam RAIS. Apa yang saya bercadangkan, yang pertama, saya dah tulislah semua ni senarai. Yang pertama, anda asingkan pembelian anda. Anda asingkan RM10,000 itu based on pembelian, saving dan juga invest. Yang trade buka bisnes ni, yang ini extra tahu, nanti saya share lah. Okay, so anda asingkan RM10,000 anda tu based on pembelian, saving dan juga invest. Okay, anda asingkan macam saya lah. Saya suggest 30 hingga 60% untuk pembelian anda. Anda asingkan 30 hingga 60%. Depends lah. Anda nak pilih 30% ke 60% ke. Mungkin kalau anda nak buat 10% boleh juga ekstrim untuk pembelian kan, anda nak simpan. Tapi kita manusia biasa, kita ada nafsu, betul tak? So kita kena layan nafsu kita tu juga kadang-kadang. Jadinya that's why lah 30 hingga 60%. Cumanya alang-alang anda nak buat pembelian tu, sila jangan, macam saya cakap pasal nafsu tadi kan, jangan ikut sangat lah. Maksud saya jangan sampai tahap anda membazir. Contoh let's say tentang saya cakap 60% ni ada, anda guna RM6,000 tu beli angkat motor ke kan, macam lelaki yang best kan, tukar sport rim ke, ataupun yang beli handbag ke kan. Kalau yang contoh anda beli emas ke apa, yang tu saya pulang atas awak. Sebab emas dah value lain dah. Saya cakap yang pembaziran betul. Saya syorkan anda menggunakan membeli dalam yang kehendak. Contoh saya target nak beli iPad lah tu. iPad saya nak buat in term of design, saya nak handle client apa semua. So itulah kehendak, bukan kehendak, maafkan saya, keperluan. Based on keperluan, bukan kehendak. So saya harap dapat jelas lah. Lepas tu, apabila anda dah decide, anda asingkan terus lah. Yang anda nak buat pembelian terus masuk ke dalam bank anda. Contoh anda nak letak 40% lah, RM4,000. Contohnya anda letak 40% untuk buat pembelian. So RM4,000 tu terus masuk ke dalam akaun bank anda lah. Anda buatlah apa-apa pun yang baki tu, anda terus pejam mata. Jelas. Kita terus kepada cara yang kedua, iaitu anda set up berapa baki, contohnya 40% kan anda buat pembelian. So 60% lagi anda tinggal, RM6,000 lagi, betul tak? So anda invest. Anda kena decide 60% berapa banyak anda nak invest, berapa banyak anda nak save dalam 60% tu. Contohnya 30% invest, 30% saving, ataupun 10% invest, 50% saving. Terpulang atas anda lah. Terpulang. Jadinya apabila anda dah decide, anda set up berapa banyak anda nak save apa semua, kita masuk ke bahagian saving lah, step yang ketiga, cadangan yang ketiga. Apabila anda nak saving, anda terpulang, dan di mana nak saving tu terpulang atas anda. Awak terpulang lah. Saya tak nak ajar benda ni sebab semua orang ada akaun bank masing-masing, ada cara masing-masing. So yang ni fleksibel, berapa banyak awak nak simpan. Jelas tak? Cumanya kenapa kena ada saving sedangkan investing ni dapat grow duit? Kenapa? Disebabkan kita nak sediakan payung sebelum hujan. Bila kita invest, duit akan rugi.
At least kita ada saving, tak sakit lah orang cakap bila contoh rugi dalam investment tu, saving ada tu tidaklah, hati kita tu tidaklah bergetar sangat-sangat lah, jantung kita tak luruh lah orang cakap kan, tak jatuh jantung tu bila tengok investment kita gagal. At least saving kita tu ada, tak sakit, jelas kan. But that's why saya cakap kena ada saving juga, jangan fokus pada investing sahaja, jangan tamak, kita kena waras dalam ni. Kita pergi step yang keempat, iaitu investment. Dalam investment, saya cakap based on pengalaman saya dan juga kemampuan saya buat masa sekarang. Saya hanya suggest invest di dalam RAIS dan juga unit trust. Itu based on kemampuan saya. Kalau anda ada pengalaman dalam emas ataupun dalam hartanah, dalam saham, investment, bukan trading, saya akan sediakan link between trading juga investment. Cumanya saya cakap investment sahaja, bukan trade. So kalau anda ada pengalaman dalam dua selain RAIS dan juga unit trust, silakanlah, saya tak halang. Anda pun lagi tahu pada saya, sila buatlah. Macam saya, based on pengalaman saya dan juga kemampuan saya sahaja masa sekarang, saya hanya berinvest di dalam RAIS dan juga unit trust sahaja. Anda nampak tak? Di dalam RAIS dan unit trust sahaja. Di dalam RAIS saya dah tunjuk berapa banyak pulangan pada awal video ni, betul tak? Kan, dalam RAIS tu macam biasa kita boleh kontrol apa. Macam biasa saya dah buat series RAIS ni panjang dah kan, awak dah kenal saya macam mana kan. Dan unit trust ni saya dah berkecimpung dalam unit trust ni almost 1 year dah. Saya nak start share dah unit trust ni apa semua. That's why dengan pengalaman saya dah nampak naik turun duit dia apa semua. Dan kenapa saya invest dalam unit trust, kerana dia sama macam RAIS, cuma perbezaan dia ialah pulangan sahaja. Di mana saya tahu unit trust ni, saya tahu daripada parents saya sendirilah. Ayah saya invest unit trust, mak saya mesti invest unit trust. Lepas tu kawan-kawan mereka, orang sekitar saya, orang dalam sekitar saya semua invest unit trust dan unit trust diorang berjaya. Saya tak pasti sebab ada orang yang contact saya, Adlil, abang, kakak dah invest unit trust, still tak guru langsung duit abang kakak. So saya dah, sebab saya sendiri pernah jadi unit trust consultant apa semua, saya tahu rupanya kenapa duit abang kakak tak guru, disebabkan consultant anda sendirilah. Untuk siapa yang tak kenal unit trust apa semua, saya akan sediakan link di bawah di dalam description, sila check. Dan pada siapa yang berminat boleh tolong check jugalah di description di bawah. Saya dah tekan, saya akan sediakan link lah, so anda boleh baca. So based on pengalaman saya, invest dalam RAIS dan unit trust alhamdulillah tak ada masalah. Dan saya pun masih muda, baru 23, dan saya expect dalam 26-27 tu saya dapat pulangan yang saya target lah. Sebab saya yakin dan percaya anda semua invest mesti ada goal, betul tak? Berapa target anda apa semua, mencapai tak mencapai tak, tapi lah kita dah ikhtiar. So itulah yang terakhir lah bonus lah. Ini semua bonus. Duit KDBSP 10,000 tu, ini adalah bagi saya step terakhir sangat. Jangan buat sebagai utama lah. Anda boleh trade ataupun buka bisnes. Trade tu sama ada saham, kripto ataupun trade, ikutlah trading semua tahu kan. Dan juga bisnes lah, buka bisnes. Anda nak start bisnes, gunakan duit ni. Saya tak syorkan sangat secara jujurnya. Alih 10,000 ni banyak, boleh buat bisnes itu bagai apa semua. Saya start bisnes daripada umur 18 lagi, dan saya dah rugi banyak sangat-sangat. Lebih 3,000 tu kecil nilai saya rugi tu. Di mana saya dapat duit tu, saya buat part time, saya dapat daripada parents saya kerja sendiri apa semua. Dan rugi tu amat sakit lah bagi saya sendiri kalau tak duit saya banyak dalam investment ni. So that's why based on pengalaman saya je lah, sebagai budak-budak yang umur 18 sampai 23, 5 tahun je baru saya buat ni, masih keuntungan dan juga kerugian tu amat tinggi risiko dia. Kenapa saya satukan trade dan juga bisnes? Disebabkan dua-dua akan rugi. Rugi tu adalah pasti. So that's why saya tak syorkan lah. Saya secara saya tak syorkan awak guna 10,000 KDBSP tu untuk invest, maafkan saya, untuk trade dan juga buka bisnes lah. Itu sebagai pilihan terakhir sahaja. Saya cadangkan anda itulah asingkan untuk sebagai buat pembelian, saya dengan invest sahaja. Untuk trade buka bisnes ni, yelah, kalau mungkin awak yang ada bisnes kan, small business owner yang nak guna 10,000 KDBSP ni untuk upgrade barang ke apa semua, saya tak kisahlah. Yang tu saya serah kepada awak semua, sebab saya tak tahu situasi awak macam mana bisnes awak. Sebab bisnes saya lain, bisnes awak lain. So that's why cuma je lah saya amat tekankan jangan
bazirkan peluang RM10,000 awak ni. Sebabnya bukan senang nak dapat RM10,000 ni, dan kita tahu susah nak dapat duit, betul tak? So saya harap dapat membantu video saya ni. Kalau ada soalan boleh WhatsApp saya. Kalau turun komen pun boleh, tak ada masalah. Kalau lambat sikit sila rujuk FAQ saya dan juga blog yang saya dah sediakan. InsyaAllah saya akan jawab sebaik mungkin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.